Hello, mic testing, mic testing. Boleh dengar? Boleh dengar cikgu cakap? Okey. Okey, terima kasih. Okey. So, hari ini apa ini? Kelas geografi ya, semua satu gambar ya. Betul tak? Betul. Okey. Tu saya akan Betul. okey, terima kasih, terima kasih. Okey, bagus. Jadi, sebelum kita mulakan, mungkin hari ini cikgu akan bagi pengenalan dahululah ya. Belum ajar lagi sebab hari ini ialah hari pertama kita online kelas ya. Sepatutnya kita jumpa hari ini ya. Sepatutnya kita jumpa. Tapi ada masalah lah ya sebab COVID ini terlalu tinggi, jadi semua kena online. Jadi hari ini pun saya tengok ramai yang join ya, sangat bagus. Bagus sekali. Mana kamera? Boleh nampak saya tak? Boleh, boleh. Okey. Boleh. Ya, terima kasih. Ya, boleh. Bagus, bagus. Okey, satu gambar ya. So, sebelum saya mulakan, ini jadual kita lah ya. Jadual ini sampai, kalau saya tidak silap, jadual ini sampai bulan Mac. Ya, jadual ini sampai bulan Mac, 8 hari bulan Mac tahun 2021. Okey, sebab kita buat kelas online sahaja. Okey, dan sebelum lepas itu akan ada jadual yang lain. Jika kamu tengok ya jadual, saya cuba buka dulu ya. Saya akan present something ya. Saya akan present the entire screen dulu. So I want you to check whether boleh tak nampak screen sekarang. Boleh nampak apa yang saya share? Boleh, boleh. Okey, bagus. Apa yang saya share? Telegram group, right? Okey. Boleh nampak ya? Wait for a second. Okey. Nampak apa yang saya kongsi? Can you see what I'm sharing? Hello? I need your response. Boleh, boleh. Yes, Okay, yes, very good. So saya akan stop kamera dulu because I want you to focus to saya nak you fokus dulu kepada presentation ya, apa yang saya kongsi. Sekejap ya. Okay, nampak ya? Dan ini adalah jadual waktu pribadi saya. This is my personal timetable lah ya. So, mulai 20 Januari, meaning today, hari ini. So, untuk kelas geografi, okay, untuk kelas geografi, satu gambar, kita hanya ada sekali sahaja seminggu pertemuan. Okay, kita hanya ada seminggu sekali sahaja, iaitu pada hari Rabu ya, pukul 8. Betul, pukul 8. Yes, pukul 8 sampai pukul 9 pagi selama 1 jam. Ini geografi untuk satu gambar waktu kelas online. Ini sahaja. Okey? Sekali sahaja. Kalau ikut di dalam jadual ni, sekali sahaja seminggu. Baik? Baik. Boleh faham semua? Faham. Okey, bagus. So, sebelum saya mulakan, saya nak perkenalkan diri saya dululah ya. Nanti takut ada yang tak kenal ke apa. Tak apa, jangan risau. Jangan stres, kita relax sahaja, okey? So, boleh nampak saya harap. Okey, boleh nampak ini. Gambar apa itu? Boleh nampak? Boleh, boleh. Gambar apa? Siapa nama saya?
Apa nama saya? Somebody? Boleh dengar tak? Boleh nampak tak apa yang saya kongsikan? Boleh, boleh, boleh. Okey. Nama cikgu, kamu boleh panggil Cikgu Anwar ya. Itu nama penuh saya lah. Cikgu Anwar bin Mat. Cikgu boleh kamu semua boleh panggil Cikgu Anwar sahaja. Okay. Boleh dengar? Boleh, boleh, boleh. Okey. Kamu semua boleh panggil saya Cikgu Anwar bin Mat. Dan itu gambar saya. Itu gambar saya lah. Last year punya gambar. Don't worry. Okey. Dan saya pendidikan, saya Bachelor of Education, IT and Science actually ya, in Universiti Pendidikan Sultan Idris. And then saya sudah bekerja selama lebih kurang 14 tahun. Ya. And then my sekolah pertama saya di Sarawak lah, SMK Tinggi Sari K, 2007, 2007 hingga 2011. And then my second school at Jalan Pasir Putih, 2012 to 2015, and then Sing Chong until now. Sampai sekarang lah ya. Dan kamu boleh panggil saya Cikgu Anwar. Dan saya akan jadi cikgu geografi untuk satu gamma untuk tahun ini. Okey? Ada pertanyaan? Ada apa-apa nak tanya? Tidak ada ya? Okey, bagus. Okey, bagaimana dengan buku teks? Saya rasa buku teks tidak dapat lagi, betul? Betul. Okey, buku teks tidak dapat lagi, never mind. Dan bagaimana saya rasa nanti saya akan bagi satu link, okey, yang kamu boleh download buku teks secara digital. Okey, itu kemudian saya akan berikan. Okey, saya akan bagi link untuk kamu download buku teks secara digital. Okey, yang kamu boleh tengok di dalam komputer ataupun melalui handphone. Okey, buat masa ini buku teks yang betul tidak dapat lagi, kena download secara digital. Saya akan share dalam grup dan dalam Google Classroom nanti. Baik? Baik. Okey. Sekejap ya. Windows. Where is it? Where is it? Okay. Okay. Boleh nampak presentasi saya, my presentation? Boleh nampak tak? Boleh, boleh. Okay. So ini adalah, saya akan beri nanti ya, saya akan beri link supaya kamu semua boleh download digital textbook, buku teks geografi tingkatan 1 yang apa ini dalam komputer itu. Ya, soft copy dia, nanti saya akan bagikan link dia. Okay. So hari ini saya tidak akan mula lagi. Kita akan tengok dahulu apa yang kamu akan belajar pada tahun ini. Ya, dia punya konten ataupun kandungan pelajaran pada hari ini. Ya, pada subjek kali ini. Okay. Dan jika kamu semua lihat, semua sekali ada lebih kurang 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 ya. Lebih kurang ada 14 bab di dalam tingkatan 1 geografi. Okey. Ada 14 bab kesemuanya. Dan biasanya setiap bab ini tidaklah terlalu panjang ya.
dia lebih kepada kemahiran, ya, dan bukanlah satu orang kata apa yang tajuk yang panjang, biasanya tajuk yang pendek-pendek dan basic sahaja. Okey. Apa itu geografi? Kamu tahu apa itu maksud geografi? Biasa dengar perkataan ini kan? Dan biasanya kalau dengar perkataan geografi, kamu ingat apa? Kalau geografi, biasanya kamu apa yang kamu akan ingat bila dengar perkataan geografi? Okay. Apa yang kamu ingat? Anybody? Boleh gunakan chat function. Don't worry. Gunakan chat function pun boleh. Geografi mean what? Apa yang kamu ingat pasal geografi? Gunakan chat function. Anybody? Sesiapa? Apa itu geografi? Kalau bukan apa itu geografi. Kalau saya cakap geografi, apa yang kamu rasa kamu tahu? Chan Guan Yu tidak tahu geografi. Ya? Contoh ya, macam biasanya kalau orang cakap geografi, dia akan cakap, oh, geografi contohnya nama-nama negara. Ya? Nama-nama negara itu contoh satu, orang kata pengetahuan di dalam geografi. Okey, macam negara kita, nama dia Malaysia. Dan di dalam Malaysia dia ada berapa negeri? Ada 14 negeri ya, ada 14 wilayah. Itu pun termasuk di dalam geografi. Ataupun kamu kena tahu orang panggil di manakah orang kata contohnya ibu negeri untuk Kedah contohnya. Ya, itu juga di dalam kategori geografi. Ya, dan yang paling biasa ya kalau geografi ini menggunakan peta. You know, menggunakan peta ataupun maps, itu pun dipanggil geografi. Okey, tidak apa, kita tengok satu persatu. Yang pertama ya, dia dibahagikan ke geografi ini dibagikan kepada beberapa tema. Tema yang pertama di sini ialah tema, kita panggil dia, sekejap ya, underline, mana dia? Okey. Yang pertama di dalam setiap geografi, jadi kamu akan belajar ini sehingga tingkatan 3 ya, tingkatan 1, 2 dan tingkatan 3. Basic geografi. Yang pertama, tema yang pertama ialah kemahiran geografi. The skill of geography. Okey. Dalam tema yang pertama ini, kamu kena belajar 1, 2, 3 dan 4 bab di dalam kemahiran geografi. Apa contoh kemahiran? Apa itu kemahiran? Siapa tahu? Contohnya kemahiran kamu kalau dalam geografi ini, yang pertama arah mata angin. Ini contoh satu kemahiran. Kita akan masuk ke dalam bab ini kemudian. Okey, arah mata angin, cara menentukan mata angin. Apa itu mata angin? Contohnya utara, selatan, timur dan barat. Itu adalah kita panggil dia arah mata angin. Okey, dan kita kena tahu cara menentukan arah mata angin. Okey, bukan setakat tahu menentukan. Yang pertama kamu mesti juga tahu di manakah arah utara, selatan, timur dan barat. Okey, ini kemahiran yang pertama. Okey, yang pertama, kemahiran yang pertama ialah kemahiran dari segi arah. Okey, ini kemahiran geografi yang pertama kita kena belajar nanti. So, kena menggunakan, bukan kena fahamlah ya, ini bukan teori sahaja. Jadi kamu kena tahulah untuk menentukan, orang kata apa itu, dia punya arah sesuatu.
kedudukan ataupun tempat di atas peta. Okey. Dan kita akan belajar tentang arah mata angin, cara menentukan mata angin dan cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari, dan kemudian cara menentukan arah mata angin dan menggunakan kompas. Kita akan belajar ini. Dan bearing sudutan. Nanti kita akan belajar tentang ini ya. Ini kemahiran ya. Ada 4 bab. Bab 1 sehingga bab 4 kemahiran. Skill untuk geografi. Okay. Bab 2 kamu akan belajar tentang kedudukan. Okey. Contohnya akan diberi satu peta, di manakah kedudukan? Contohnya kedudukan SMJK Sing Chung sekarang di mana? Di Perak. Okey. Di daerah mana? Di kawasan apa? Ya, contohnya. Dan kita kena tahulah apa itu kedudukan relatif, dan yang nombor kedua, latitude dan longitude. Ini cara untuk menentukan kedudukan. Contohnya apa di sini? SMJK Sing Chung terletak di dalam daerah Sungai Siput, dan Sungai Siput terletak di dalam daerah Kuala Kangsar, dan daerah Kuala Kangsar terletak di negeri Perak, dan negeri Perak terletak di antara negeri di Malaysia. Ya, dan kita boleh pinpoint menggunakan latitude dan longitude untuk menentukan kedudukan tempat di dalam satu peta ni. Kita akan bermain dengan peta lah, maps ya. Kita akan main dengan maps ini di sini. Okey. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang peta lakar. Apa itu ciri-ciri peta lakar dan simbol-simbol dalam peta. Yang ketiga, pandang darat fizikal dan pandang darat budaya, serta langkah-langkah untuk melukis peta lakar. Ini kita akan belajar dalam bab 3. Okey. Yang keempat dalam tema 1 kemahiran, lakaran peta Malaysia. Okey, geografi untuk tingkatan 1, kita akan cuba untuk melakar peta Malaysia. Okey. Yang pertama, di manakah kedudukan negeri-negeri di Malaysia? Dan ini saya rasa kebanyakan daripada kamu sudah tahu ya, di manakah kedudukan negeri-negeri di Malaysia. Yang kedua, ibu negeri, ibu negara, dan di manakah pusat pentadbiran bagi negara kita Malaysia. Okey. Dan ini sepatutnya kamu sudah tahulah ya, di sekolah rendah saya rasa kamu semua sudah tahu di mana kedudukan negeri-negeri di Malaysia, ibu negeri, ibu negara, dan pusat pentadbiran dia di Malaysia. Okey, semua. Tak apa, nanti kita akan cuba orang kata belajar tentang benda-benda ini ya. So, ingat bab 1 dan bab 4 kita akan belajar tentang kemahiran geografi. Kemahiran ataupun skill dia. Ya. Kita tengok tema yang kedua. Tema yang kedua ialah geografi fizikal. Yang ini kamu akan belajar bentuk muka bumi dan saliran. Okey. Bentuk muka bumi ini contohnya apa? Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi biasanya seperti apa? Seperti bukit, ya, gunung dan sebagainya. Bentuk muka bumi. Dan saliran, apa itu saliran? Saliran ini biasanya seperti sungai, ya, parit ataupun longkang di mana air itu mengalir. Dan kita kena kenal pasti bentuk muka bumi. Macam di Sungai Siput sekarang, kamu lihat di sekeliling kamu ya, ada gunung, betul, ada bukit, kemudian ada sungai dan sebagainya. Ini yang kita panggil bentuk muka bumi. Dan saliran. Saliran ini sungai lah, seperti saya cakap tadi. Okey. Ada berapa bab dalam tema nombor 2 ini? Baik. Tema nombor 2 ini adalah tema yang kedua ya. Ini adalah tema yang kedua. Semua sekali bermula daripada bab 5
bab 5, bab 6 dan bab 7. Ada 3 bab di dalam tema yang kedua. So apa yang kamu belajar nanti? Okey, kita akan belajar tentang sistem fizikal bumi. Apa itu sistem fizikal bumi? Kita akan belajar nanti. Bentuk muka bumi lah ya. Bentuk muka bumi itu bagaimana? Ada yang rata, ada yang berbukit, ada yang kita panggil lembah, ya, bukan setakat laut, bukan setakat di darat tetapi juga di laut. Yang kedua, struktur bumi. Ya, bumi ini bentuk dia tu bagaimana. Okey. Yang ketiga, kamu akan belajar tentang benua, lautan, laut utama dan selat. Okey. Apa itu benua? Apa itu lautan? Lautan utama dan selat. Contoh sekarang Malaysia. Malaysia berada di benua apa? Pernah dengar benua Asia? Dan ada berapa benua di dunia ini? Nanti kita akan belajar. Pernah dengar benua Australia, benua Asia, benua Eropah, Afrika dan benua Amerika? Masih ingat lagi? Tak apa, kita akan belajar sedikit demi sedikit. Yang kedua, lautan. Ada berapa lautan? Siapa masih ingat lagi? Ada Selat Melaka, betul. Ada lautan Pasifik, ada lautan Atlantik, Laut Cina Selatan. Pernah dengar Laut Cina Selatan? Laut Cina Selatan ini antara mana? Antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Kita akan belajar tentang nama-nama benua, nama-nama lautan dan nama laut yang utama ya di dunia ini. Okey? Dan yang keempat, dalam bab 5, kesan pergerakan kerak bumi. Sebab kita duduk, nanti kita akan terangkan benda ini secara lebih detail. Okey, untuk bab 5. Seterusnya bab 6, bentuk muka bumi. Okey, apakah kita akan belajar apakah bentuk muka bumi di Malaysia? Kebanyakannya kita akan belajar tentang keadaan geografi tempatan. Geografi tempatan lah ya. Maknanya di Malaysia. Biasanya hanya di Malaysia lah. Okey. Bentuk muka bumi contohnya ada bukit, ada gunung dan sungai dan kita akan belajar tentang ini. Okey. Yang kedua, lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, macam di Ipoh contohnya. Di Ipoh terkenal dengan gunung apa? Gunung Batu Kapurnya. Kalau kamu ingat, jika kamu daripada Sungai Siput nak ke Ipoh, kamu akan lalu kilang simen, betul. Kilang simen itu betul-betul sahaja orang kata dekat dengan Sungai Siput ni. Dan itu juga kita boleh dikatakan sebagai bentuk muka bumi di Malaysia. Gunung ganang, ya, bukit bukau, gua, lautan dan sebagainya. Okey. Dan kalau kamu pernah pergi ke mana? Di Malaysia ada di Sungai Siput ada sungai tak? Mungkin ada sungai tempat mandi manda. Macam di Kuala Kangsar ada sungai untuk tempat mandi manda. Ataupun jika kamu nak pergi ke laut, tepi pantai, kamu kena pergi ke Lumut, betul. Pergi Pulau Pangkor, pergi Teluk Batik, ya, itu semua tempat-tempat yang kamu kena ingatlah. Okey, sebab ini termasuk di dalam apa yang kita panggil geografi. Okey, dan lokasi dia. Lokasi tempat dia di mana. Kalau di Perak, kamu nak mandi laut, kamu nak berkelah di tepi pantai, kamu pergi mana? Kamu pergi ke Pulau Pangkor, pergi ke Teluk Batik, ya, di mana? Di Perak ini. Ya. Kalau kamu nak bercuti di pulau, pergi pulau mana? Pulau Langkawi. Biasanya Langkawi tempat yang cantik kan, semua tempat untuk pelancongan. Ya, sebab dia ada bentuk muka bumi yang cantik. Okey, seterusnya yang ketiga, kepentingan pelbagai bentuk bumi Malaysia. Apa kepentingan dia? Yang pertama biasanya pelancongan lah, betul? Ya, pelancongan, tempat yang cantik, kamu boleh melancong, kamu boleh pergi menghias, ya. Dan yang masih ingat yang saya cakap tadi, sebelum jika kamu hendak ke Ipoh, ada satu kilang yang besar untuk membuat simen kan. Simen itu datang dari mana? Daripada gunung ataupun bukit di sebelah sana, betul? Ya.
Nanti kita akan belajar tentang ini. Okey, yang seterusnya bab 7 dalam tema 2 ialah saliran. Okey, apa itu saliran? Biasanya kita akan belajar tentang aliran sungai. Sebab di negara kita Malaysia ada banyak sungai. Ya. Sungai yang utama contohnya di Perak ialah Sungai Perak, betul. Dan sungai-sungai lain di seluruh Malaysia, kita akan belajar tentang sungai-sungai ini. Apakah nama sungai dia, berapakah panjang dia, ya. Siapa tahu apakah sungai yang terpanjang di Malaysia? Kamu kena tahu, ini termasuk di dalam geografi. Ya, nanti kita akan belajar. Sungai yang terpanjang di Malaysia di mana? Sungai yang terpanjang di Asia di mana? Dan sungai yang terpanjang di dunia di mana? Kita akan belajar ini. 7.2 sungai dan tasik utama di Malaysia. Tasik ni ialah lake, di mana tempat kolam tadahan air yang besar, kita panggil dia tasik. Kita akan belajar di mana lokasi, nama dia, kita akan belajar ini. Okay. Dan yang ketiga, kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Mesti ada penting dia. Ya. Ini senang saja belajarnya. Geografi ini sangat senang. Sebab kita akan belajar apa yang ada di sekeliling kita. Bentuk muka bumi, sungai, negeri, ya, ibu negeri dan sebagainya. Ya. Ini bab sehingga bab 7. Okey. Kemudian tema yang ketiga, kita akan tengok sekarang tema yang ketiga. Tema yang ketiga ialah geografi manusia dan penduduk tempatan. Okey, geografi manusia, penduduk dan petempatan. Macam apa contoh di sini? Okey, kita tengok bab 8, penduduk di Malaysia. Yang pertama, taburan penduduk di Malaysia. Kamu belajar tentang apa ini? Taburan penduduk di Malaysia contohnya ada berapa ramaikah orang di Malaysia? Berapakah rakyat kita? Kita akan belajar ini. Yang kedua, berapa ramai perempuan, berapa ramai lelaki. Ini contohlah ya, bukan untuk ingat tapi untuk kita faham. Okey? Dan kemudian bangsa contohnya Melayu berapa orang, contohlah berapa peratus, Cina berapa peratus, India berapa peratus. Ini yang kita panggil dia sebagai geografi. Itu juga adalah salah satu yang kita panggil sebagai geografi. Kita mau tahu berapa ramai orang duduk di Malaysia, berapa ramai duduk di Perak, di Kuala Kangsar dan di Sungai Siput. Contohlah ya, contohnya di sini. Ya. Dan kena tahu juga ramai di bandar atau ramai di kampung. Contohnya di Sungai Siput ada berapa orang? Kalau contoh dibandingkan, kalau di Sungai Siput, kalau kita compare dengan di Ipoh, yang mana kamu rasa ramai orang tinggal? Di Sungai Siput ataupun di Ipoh? Contohnya begitu. Kita akan belajar. Dan kenapa orang ramai di Ipoh bukan di Sungai Siput? Mesti ada sebab dia ya. Ini yang kita panggil dia sebagai taburan. Taburan penduduk di Malaysia. Okey. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Macam saya cakap tadi, kalau saya bandingkan dua tempat, satu di Sungai Siput dan satu lagi di Ipoh. Yang mana kamu rasa orang ramai tinggal? Di Ipoh ataupun di Sungai Siput? Mungkin di Ipoh lebih ramai orang. Kenapa? Itu faktor-faktor. Mungkin di Ipoh ada apa? Oh, mungkin di Ipoh dia mempunyai banyak kemudahan asas, betul. Dia ada shopping complex, dia ada kolam renang, dia ada stadium, ya, ada Ipoh Parade, ada Aeon, ada apa? Macam-macam kemudahan. Sungai Siput ada tak? Okay. Contoh begitulah ya, kita akan belajar begitu. Okey, boleh ikut ya? Tak apa, kita setengah jam lagi. So hari ini saya tidak mula dulu ya. Hari ini saya introduction sahaja dulu, pengenalan. Okey, tema yang ketiga bab 9, petempatan di Malaysia. Apa maksud petempatan?
kamu ingat begini sahaja, pertempatan ialah tempat penduduk ataupun rumah. Rumah itu kita boleh katakan pertempatan. Okey. Contohnya 9.1 jenis-jenis pertempatan di Malaysia. Contohnya kamu tinggal di mana sekarang? Mungkin ada tinggal di Kampung Baru Sungai Buloh. Kampung Baru Sungai Buloh itu kita panggil dia satu pertempatan. Ada yang tinggal di Taman Orkid, ada tinggal di Taman Muhibah, ada yang tinggal di Taman Lintang, dan itu semua kita panggil pertempatan. Ya. Dan macam mana pula ada tinggal di rumah teres, betul? Ada tinggal di rumah banglo, ada tinggal di rumah lot, ada tinggal di rumah apartmen, rumah pangsa, dan itu semua pertempatan. Di mana penduduk ataupun di mana manusia itu tinggal. Kita kena tahu jenis-jenis dia. Okey? Banyak kan kalau di Sungai Siput sahaja ada banyak pertempatan. Macam saya cakap tadi, Taman Lintang, Taman Orkid, Taman Muhibah, Taman Tun Sambatan, Sungai Buloh, Rimba Panjang. Mana lagi tempat? Itu contoh pertempatan, ya. Yang kedua, pola pertempatan. Apa maksud pola itu? Pola itu maksud dia bentuk pertempatan itu di mana. Ya. Macam contohnya kalau di Rimba Panjang, bagaimanakah dia punya kedudukan rumah itu, jenis rumah itu macam mana, dan kebanyakan dia bangsa apa contohnya. Mungkin di Rimba Panjang sekarang kebanyakan penduduk di Rimba Panjang adalah daripada bangsa Cina. Contoh, kalau di Taman Tun Sambatan, mungkin kebanyakan penduduk di Taman Tun Sambatan ialah daripada bangsa India. Ini kita panggil dia pola-pola pertempatan. Ya, macam mana mereka orang kata bentuk ataupun pattern pertempatan itu di Malaysia. Yang ketiga, fungsi pertempatan bandar atau luar bandar. Okey, macam contohnya ada kawasan yang berada di dalam bandar, ya, ada taman yang berada di bandar, ada yang berada di luar bandar. Dan di luar bandar biasanya kita namakan kampung. Betul. Ada kampung Lasah. Ya, kalau kamu pergi ke dalam lagi, pergi ikut hospital, masuk ikut hospital Sungai Siput dan masuk ke dalam, ada satu pertempatan yang panggil Felda Lasah. Dan itu biasanya di bahagian luar bandar. Dan bandar ini macam mana? Bandar ini contohnya macam kalau di Sungai Siput, Taman Orkid, Taman Muhibah, itu lebih kurang kawasan bandar. Dan apakah fungsi pertempatan ini? Okey, kenapa ada yang di luar bandar, jauh di dalam kampung, dan ada juga yang berada di bandar. Kita akan tengok ini semua. Okey, ini bab 9, ada 3 dalam penduduk dan pertempatan ada 2 bab. Ya, tema yang ketiga, geografi manusia, ada 2 bab. Okey. Seterusnya tema yang keempat. Tema yang keempat di dalam geografi, kita panggil dia geografi kawasan. Geografi kawasan. Dan ini orang panggil agak umum lah di sini, ya. Umum maksud dia kita bukan setakat belajar geografi di Malaysia, kita juga kena tahu geografi ataupun kawasan di luar Malaysia. Contohnya, pertama, kita akan belajar bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Apa itu Asia Tenggara? Asia Tenggara itu nama tempat, ya. Contohnya ada berapa? Malaysia. Siapakah jiran Malaysia? Di sebelah atas ada Thailand, di sebelah bawah ada Singapura, ada Indonesia, ada Filipina, ada Myanmar, ada Laos, ada Cambodia, ya, dan apa lagi? Dan itu kawasan-kawasan Asia Tenggara. Jiran-jiran kita lah, ya, jiran-jiran negara kita. Ya. Jiran yang paling dekat dengan kita, Thailand, Singapura,
Indonesia. Betul. Dan jiran dan Filipina. Masih ingat ya? Ini Asia Tenggara. Kita akan belajar negara-negara Asia Tenggara dulu. Okey? Dan yang kedua, bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Bentuk muka bumi contohnya gunung dan tasik dan laut. Ya, kita akan belajar ini. Yang ketiga, sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Ya. Tema nombor 4, bab yang ke-10, kita bukan belajar di Malaysia sahaja tetapi kita belajar di negara. Kita belajar apa yang ada di luar negara. Di mana? Di kawasan Asia Tenggara. Contoh di mana? Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia dan ada lagi 2-3 buah negara. Okey? Amerika apa belum masuk lagi. Jepun, Korea, itu sudah jauh ya. Itu tak perlu lagi. Okey? Itu belum lagi. Kita belajar Asia Tenggara dahulu. Form 1. Ya, tingkatan 1 begitu saja. Baik. Yang kedua, bab 11, penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara. Okey. Yang pertama, apakah taburan penduduk di Asia Tenggara? Okey. Ini semua kita kena tahulah. Macam di Thailand. Okey, saya nak tanya kamu. Di Thailand, apakah ibu negara Thailand? Anybody? Senang saja ini. Kalau kamu masih ada di sana, apa ibu negara Thailand? Anybody? Cuba jawab sesiapa? Ibu negara untuk Thailand. Saya saja cakap. Saya mau you cakap juga. Anybody? Ibu negara. Apakah ataupun apa ibu negara Indonesia? Macam Malaysia, apa ibu negara Malaysia? Apa ibu negara Malaysia? Masih ingat lagi? Ini mesti tahu sebab ini biasa, common. Ibu negara Malaysia. You boleh type ya? Yes, boleh. Ya, Cheng Xiaoyu. Oh, okey. Jakarta ialah ibu negara Indonesia. Yes, betul. Okey. Ibu negara Thailand ialah Bangkok. Masih ingat lagi? Ibu negara Malaysia ialah Kuala Lumpur. Dan kita kena tahu ini. Ya, kalau saya cakapkan apa ibu negara Filipina. Kalau Filipina, apa ibu negara dia? Filipina ataupun Filipin. Filipin, ibu negeri dia adalah Manila. Masih ingat lagi? So kita akan cuba belajar benda ini. Bukan belajar, kena tahulah ya. Sebab nanti kalau orang tanya, kita sudah tahu. Okey? Dan saya sambung balik, taburan penduduk di Asia Tenggara, dan yang kedua, apakah fungsi-fungsi pertempatan di bandar utama Asia Tenggara. Ya. Bandar utama di sini macam kita cakap tadilah ya. Macam di Malaysia KL, Kuala Lumpur. Macam di Indonesia Jakarta. Jakarta sangat besar bandar dia. Macam di Filipina, Manila, bandar yang besar. Dan macam mana berapa ramai yang tinggal di situ dan fungsi-fungsi pertempatan itu. Ya. Apa lagi? Jakarta, Singapura. Singapura sebab negara dia kecil, memang itulah ibu negara dia. Okey, bandar Singapura itu sendiri. Betul ya? Apa lagi? Kalau di Vietnam, apa ibu negara Vietnam? Kita akan belajar nanti. Okey? Itu bab 11. Okey. Seterusnya ini tema yang kelima. Ini tema yang kelima. Ini tema yang kelima. Isu dan pengurusan alam sekitar. Okey. Ada 2 bab, sorry. Yang pertama, sumber air. Di mana kita dapatkan sumber air? Yang pertama, jenis-jenis air. Yang kedua, punca krisis air. Apa maksud krisis di sini? Krisis di sini
Senang tak kita, krisis di sini mungkin kalau bekalan air terputus. Apa punca dia? Ya? Siapa boleh beritahu kebanyakan air yang kita guna datang dari mana? Soalan saya. Boleh gunakan chat function? Kebanyakan air yang kita gunakan sekarang datangnya dari mana? Sumbernya. Siapa boleh jawab? Guan Yu, Chan Guan Yu again, very good. Datang kebanyakan daripada sungai ya. Sungai di Malaysia merupakan sumber air yang paling utama. Dan kalau sungai ini kotor dan mungkin bekalan air akan terganggu. Okey, itu sebab kita kena belajar apakah sumber air. Yang kedua, punca krisis air. Bayangkan ya, dan kalau air sungai itu telah kotor ataupun tercemar, dan apa kesan dia kepada kita. Macam di Selangor, kalau kamu buka surat khabar, baca berita tahun lepas, di Selangor ya, negeri Selangor sudah beberapa kali tidak ada air. Betul. Kenapa tidak ada air? Sebab sungai di Selangor dia sudah menjadi kotor, tercemar. Itu sebab air tidak dapat diberikan. Kita akan belajar tentang ini. Dan yang keempat, langkah untuk mengurangkan krisis air. Ya. Susah ya kalau tidak ada air. Cuba kamu bayangkan, hari ini tiba-tiba kamu nak mandi, bangun pagi, buka air, tidak ada air. Mungkin tidak ada air selama 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau tidak ada air, apa kesan dia? Ya, sebab air ini sangat penting ya. Untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci, untuk menyejukkan badan. Banyak kegunaan air. Dan cuba bayangkan kalau air tidak ada. Ya, ataupun air kotor, ataupun air tidak boleh diminum. Ada masalah. Dan kita akan bincang di dalam bab 12 ini ya. Iaitu pada tema yang kelima, bab yang ke-12, sumber air. Ya. Seterusnya, bab 13, sisa domestik. Apa dia jenis-jenis sisa domestik? Yang kedua, sisa-sisa domestik di Malaysia dan kesan-kesan pembuangan sisa domestik. Senang saja. Apa itu sisa domestik? Yang pertama, sampah sarap. Kamu di rumah ada kan, bila kamu membeli plastik dan kamu hendak buang dia dan ada lori sampah yang datang. Sampah sarap yang kita hasilkan itu kita panggil dia sisa domestik. Yang kedua, indah water. Ingat indah water? Dia menyedut najis daripada tangki, itu juga kita panggil dia sisa domestik. Ya, dan kita akan belajar tentang sisa domestik ini nanti. Kemudian kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia dan langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Ya. Contohnya apa? Kita boleh recycle, kita boleh reuse dan kita boleh apa lagi satu? Recycle, reuse dengan reduce. Sampah ni kita boleh kurangkan. Ingat ya, sisa domestik contohnya sampah dan kita panggil dia sewage system ya, ataupun air yang tidak dirawat, air yang kita buang air besar tu di tandas itu ya, di tandas itu contoh sisa domestik. Right? Dan yang seterusnya, yang terakhir ialah kerja lapangan. Kita akan buat kita panggil dia field work, kita akan buat folio dan kita akan belajar cara-cara untuk membuat folio lah ya. Contohnya kamu pilih satu isu, buat kajian di sini, ada objektif, ada kajian, merekod, mengumpul dan menganalisa data. Ini projek. Ini projek, bab 14 ialah projek. Kita akan pilih satu tajuk dan kita akan buat kajian. Contoh macam mana? Contoh berapakah, contoh di sini saja. Di kawasan Kampung Baru Simpang Jalong ataupun Kampung Baru Sungai Buloh, ada berapa buah rumah? Ada berapa orang? Ini kita buat kajian. Dan orang itu dalam satu rumah ada berapa orang, berapa umur dia,
lelaki ke perempuan, kita akan buat contoh. Ini adalah contoh saja ya, buat kajian projek di dalam geografi. Okey, dan di Kampung Baru Sungai Buloh ada apa? Berapa kedai? Contoh, ada Speedmart, betul, ada kedai runcit, dan ini contoh-contoh kajian ataupun kita panggil dia mengumpul rekod, mengumpul dan menganalisa data. Okey, contoh ini ya, dan kita boleh berbagai cara lah, kita boleh interview, dan kita boleh orang kata buat temu ramah dan sebagainya. Inilah sekali, dan harap kita boleh buat inilah nanti ya. Mungkin dalam bulan 3 kamu semua datang ke sekolah, boleh datang ke sekolah, harapnya lah ya, dan kita akan cuba buat kajian ini. Okey, sebab saya tahu online kelas ini sangat susah ya. Dan sebab kita ada banyak orang panggil projek. Bukan banyak projek lah, ada projek yang hendak dibuat. Okey. Boleh ya? Ada soalan sebelum saya tamat di sini? Saya akan bagi link ya. Ya, saya akan bagi link. Saya akan bagi link untuk kamu download buku teks geografi untuk tingkatan 1 dan boleh baca dahulu. Buat masa ini, buku teks, sebab semua pelajar tak boleh datang sekolah, kena duduk di rumah sebab COVID. Buat masa ini tak boleh dapat buku teks lagi. Okey? Kena tunggulah, sebab saya pun sedang menunggu arahan. Kita sedang tunggu bagaimana. Dan hari Jumaat ini Perak PKP ya. PKP lagi teruk lah. Mau pergi mana-mana pun tak boleh. Pergi Ipoh pun tak boleh. Mulai hari Jumaat. Ya. Sebelum ini kalau kamu mau pergi Ipoh ke, mau pergi Taiteng ke boleh. Tapi PKP tak boleh. Kena duduk di Sungai Siput saja, tak boleh jalan-jalan. Ya. Tak apa. Dan attendance auto ambil ya. Saya auto ambil attendance di sini. Okey, sebab Google Meet ini dia ada automatic attendance. Dia akan secara automatic akan ambil nama. Okey. Dan hari ini very good, 18 berapa orang hari ini? 16, ada 16 orang. Okey, never mind. Okey. Kalau ada soalan, boleh tanya di grup. Apa-apa soalan tentang geografi ke, tentang subjek, tentang sekolah, boleh tanya di grup. Ya. Dan jangan orang panggil, tanya saja. Okey, kita akan cuba tolong bantulah kamu semua. Okey. Saya harap boleh jumpa nantilah, sebab you form 1 kan. Saya pun ramai yang tidak on kamera, tak apa, no problem. Yang penting kamu ada dan boleh dengar. Okey. Ada soalan? Any question you want to ask? I'm ready. Sebab now is 8:54, sudah 8:54. So I will end here. Saya akan tamatkan di sini dan kita akan jumpa lagi minggu hadapan, hari dan waktu yang sama. Dan kalau ada apa-apa, just message, just use Telegram. Guna Telegram, tanya aja sahabat apa. Walaupun di luar waktu kelas. Okey? So kita habiskan di sini. Boleh ya? Kita habiskan di sini. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Okey, kamu boleh keluar daripada Google Meet saya sekarang. Terima kasih. Terima kasih semua. Can I hear you? Boleh dengar? Thank you. Okay, you can boleh keluar sekarang ya. Now is 8:55. I want you to ready for the next class ya. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Thank you. At least say something lah, right? Cakaplah sesuatu. Okay. Thank you. Lu Sing Tao. Okay, thank you. Terima kasih, sama-sama. Jumpa minggu hadapan. Terima kasih Cikgu. Okay, terima kasih. Thank you very much. Xiao Yu, thank you for your reply and your response. Very good. Guan Yu. See you next week. Yeah? Same time, right?
Nur Balqis. Wan Gama ke? Ada di sana? Okey. Masih ada di sana?